Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat menonton rancangan khas #BahUndi 2020 untuk PRU DUN Sabah kali yang ke-16 bersama saya Elvin Mahathir Yunus dan juga Jovini Ajim. Selama sejam ni insyaAllah kami akan berkongsi laporan perincian proses pengundian awal yang telah pun berlangsung atau sejak 8 pagi tadi di seluruh Sabah. 55 pusat pengundian awal hari ini menghampiri hari kemuncak penentuan pada 26 September 2020. Ya, dan untuk makluman pengundi awal pada hari ini seramai 16,877 yang membabitkan anggota tentera seramai 7,487 bersama dengan pasangan dan anggota polis 9,390 73 DUN yang dipertandingkan untuk PRU DUN Sabah ke-16 ini. Dan jikalau anda berkesempatan bersama kami melalui siaran Selamat Pagi Malaysia sebentar tadi pukul 8.30, kita juga bawakan selain kita berdua ni Elvin, kita juga bawakan tetamu di studio untuk sama-sama berbincang dan mengupas mengenai hari pengundian tentunya PRU DUN Sabah ke-16. Juga kita juga bersama dengan pelapor-pelapor yang sentiasa bersiap sedia di lokasi untuk membawakan kita perkembangan terkini dari semasa ke semasa. Dan untuk itu Elvin, apa kata kita perkenalkan tetamu kita sekali lagi di studio. Di sebelah kiri saya, ini dia Dr. Arnold Puyok yang merupakan pensyarah kanan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UNIMAS. Dan di sebelah Dr. Arnold kita ada Profesor Madya Dr. Lee Kwok Tiong yang merupakan pensyarah kanan komunikasi Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Malaysia Sabah. Dr. Arnold, Dr. Lee, selamat pagi. Terima kasih kerana masih lagi kekal setia bersama kami di sini. Okey. Pasti banyak yang akan kita kupas, bincangkan tentang PRU DUN ini, tapi itu sebentar lagi. Kita ke lokasi yang pertama, lokasi yang seterusnya di IPK Sabah bersama dengan pelapor kita Firdaus Arasi Idris. Silakan Firdaus. Terima kasih rakan pejabat di studio. Assalamualaikum dan selamat pagi. Untuk keadaan semasa di Ibu Pejabat Pegawai Kanan Ibu Pejabat Polis Kontingen Sabah, seperti yang boleh lihat di belakang saya sekarang, keadaan agak lengang berbanding pada pukul 8 pagi tadi di mana lebih daripada 100 anggota telah mula beratur sebelum 8 pagi lagi untuk menunaikan tanggungjawab masing-masing. Untuk di IPK ini, di Mes Pegawai IPK Sabah ini, terdapat 3 saluran pengundi disediakan dan kita juga difahamkan sehingga pukul 9.50 pagi tadi seramai 377 anggota telah menunaikan tanggungjawab mereka. Dan buat masa ini kita masih menerima kunjungan daripada Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Bado yang diringi oleh Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Hazadi Ghazali yang melawat anggota yang sedang mengundi di kawasan ini. Dan buat masa ini keadaan cuaca di tempat masih lagi mendung dan keadaan masih juga lengang. Kita jangkakan keadaan ini akan bertambah kerana kita difahamkan polis telah diberikan tempoh tertentu untuk mengundi mengikut masa yang ditetapkan bagi mengelak kesesakan di pusat-pusat saluran mengundi yang disediakan. Dan pada masa sama kita sempat melihat tadi bila keadaan sudah mula lengang, pegawai KKM juga kelihatan melakukan sedikit pembasmian kuman di kawasan-kawasan mengundi di saluran yang disediakan ini. Dan sebentar tadi juga kita sempat menemu bual ke Pesuruhjaya Polis Sabah mengenai keselamatan, faktor keselamatan sepanjang musim pilihan raya ini, di mana kemungkinan berlaku jenayah rentas sempadan ketika anggota sedang bersiap sedia untuk menghadapi pilihan raya umum seluruh negeri Sarawak. Namun dia meskipun tidak dapat memberi jaminan 100%, tapi memberi komitmen bahawa keselamatan tetap menjadi keutamaan pihaknya sepanjang proses pilihan raya ini. Dan beralih pada isu lain, tadi juga Pesuruhjaya Polis Sabah sempat menceritakan kemungkinan besar boleh mencapai sehingga 80% jumlah pengundi dari Polis Sabah hingga pukul 5 petang nanti, dan diharap jumlah ini kekal 80% dan ia memberi jumlah yang baik kepada pihak SPR sepanjang pilihan raya ini. Dan untuk itu saja yang boleh saya kongsikan dari IPK Sabah, dan untuk itu kita kembali ke rakan penyampai di studio. #BahUndi 2020.
Terima kasih Firdaus laporannya. Ya, boleh kita saksikan itulah bayangan nanti ya doktor proses pengundian pada 26 juga ada pembasmian kuman yang dilakukan dari semasa ke semasa. Baik, kita terus ya mengupas topik kita hari ini. Kali ini kita mahu tahu lebih lanjut tentang tren-tren, tren pengundi, tren berkempen juga. Kalau kita lihat Dr. Lee dan Dr. Anor, pada PRU ke-14 kita menyaksikan BN menang 29 kerusi dan Warisan 29 kerusi, Star ada 2 kerusi. Ya, itu dalam 60 DUN yang dipertandingkan. Kali ini pula PRU DUN Sabah ke-16 73 kerusi, ya 13 kerusi baru, 447 calon. Ya, dan lebih 10 parti yang bertanding, ada 56 calon bebas. Jadi bagaimana tren kali ini? Adakah tren pengundi adakah berbeza atau sama mungkin? Ada perbezaannya. Ya. Dr. Anor. Bagi saya memang sudah tentu akan ada perbezaan. Mungkin kita boleh lihat daripada survei yang kita sudah buat. Survei pertama yang kita sudah buat melalui satu badan NGO SEEDS, bersama-sama dengan rakan dalam SEEDS kita ada membuat satu survei dan dapatan kita mendapati bahawa pilihan raya kali ini merupakan satu pilihan raya yang agak sengit, very competitive. The fight is very close. Dan kalau kita lihat, kita bandingkan ada dua collision yang utama. Satu adalah Warisan dan juga rakan-rakan Warisan, dan satu collision lagi PN dan juga rakan-rakan BN dan PN lah. Dan kalau kita melihat dari segi populariti, nampaknya ada lebih sedikit kepada BN dan juga PN. Tetapi kelebihan itu tidak banyak, cuma dalam 2 ataupun 3%. Dan di tengah-tengah itu adalah parti-parti tempatan seperti PCS, Star dan sebagainya lah. Tapi ini adalah populariti. Dan kita tidak boleh jadikan populariti ini sebagai petunjuk bahawa PN dan BN juga akan menang. Dan walaupun begitu, kita lihat dari sudut yang lain, apabila kita lihat kecenderungan pengundi, kita lihat kecenderungan, nampaknya kecenderungan itu dia masih kepada Warisan dan rakan-rakan Warisan. Walaupun kalau kita gabungkan Warisan dan rakan-rakan Warisan, kita gabung BN dan PN, nampaknya masih agak close. Tidak begitu, kita tidak nampak lagi siapa yang akan menang ataupun mendahului dengan populariti yang besar lah. Dan bagi saya, pengundi sekarang mereka disajikan dengan pelbagai pilihan calon, pilihan parti, pilihan dari segi polisi, pilihan dari segi idea, dan jangan lupa pilihan raya pada kali ini juga menampilkan muka-muka baru ataupun calon-calon baru yang tidak semestinya sebelum ini pernah terlibat dalam politik. Sebelum ini mereka adalah golongan profesional, bekerja di syarikat, bekerja di universiti, tapi buat pertama kalinya masuk dalam gelanggang politik dan meraih undi. Dan ini sudah tentu akan juga mengubah tren dari segi untuk mendapatkan sokongan, terutama sekali daripada golongan yang muda ini. Ya. Kalau Dr. Lee, apa pandangan? Okay. Tren dengan ada muka-muka baru lagi. Okay, semestinya dalam konteks PRN Sabah pada kali ini berbeza dengan sebelumnya. Kerana sebelum ini kita ada biasanya 2 saja dominan, iaitu Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional. Tetapi pada kali ini kita ada dua yang dominan, iaitu Warisan Plus dan juga Gabungan Rakyat Sabah. Okay, Tan Sri Muhyiddin Yassin baru memperkenalkan Gabungan Rakyat Sabah pada 2 minggu lepas, di mana menggabungkan Perikatan Nasional, Barisan Nasional dan juga PBS. Okay. So PBS pun actually merupakan sebahagian kerja plus PN plus. PN plus. PBS bukan sebahagian daripada PN tapi PN plus. Okay. Dan mereka ada sudah menjalin kerjasama. Manakala di sebelah Warisan Plus tu ada DAP, tapi kali ini DAP tidak menggunakan logo mereka pakai logo Warisan. Tetapi PKR, rakan mereka dari Malaya, rakan mereka dari Semenanjung masih lagi menggunakan parti mereka sendiri. Okay. So ini adalah dua yang utama. Tetapi kita tidak boleh menolak bahawa parti-parti independen, seperti PCS, LDP, Gagasan, Parti Harapan, yang mana actually bagi saya parti-parti ini mempunyai kita panggil figure ke personality politik yang mampu meraih sokongan.
Okey. Dan di samping itu kita ada calon-calon bebas. Okey, begitu banyak sekali. Dan saya minta maaf, saya tidak nafikan bahawa sebahagian daripada calon-calon bertanding 447 itu akan hilang deposit. Tetapi buat masa ini kita harus melihat semua mempunyai equal peluang yang sama rata untuk menang pilihan raya pada kali ini. Okay? Dan dari segi mungkin isu, mungkin nantilah kan isu definitely semestinya berbeza lah dengan isu yang dimainkan pada PRU 14. Sebab kalau saya boleh tambah lagi sedikit. Ya, Baik, kita akan tambah selepas ini doktor berkenaan dengan isu itu juga dan Dr. Anwar akan ada pertambahannya. Tapi sebelum itu ya doktor, kita ingin dapatkan perkembangan terkini dari lokasi kem Lokawi bersama dengan pelapor di sana Sarifah Monad Serasarip. Silakan. Baik, terima kasih Jo dan juga Elvin di studio. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali semula untuk lintas langsung dari Sekolah Agama Kem Lokawi sempena dengan proses pengundian awal bersempena dengan pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sabah kali ke-16. Dan alhamdulillah untuk di Sekolah Agama Kem Lokawi ketika ini saudara dapat anda saksikan kelihatan telah pun ramai anggota tentera dan juga pasangan masing-masing yang telah turun seawal 8 pagi tadi untuk menunaikan tanggungjawab bagi menentukan masa depan negara. Baik, untuk di Sekolah Agama Kem Lokawi ini ataupun untuk DUN N24 Tanjung Kramat ini, jumlah pemilih berdaftar adalah seramai 14,350 pemilih berdaftar dan untuk pemilih berdaftar ataupun pengundi awal di Sekolah Agama Kem Lokawi ini meliputi seramai 2,852 pengundi, iaitu melibatkan pegawai, anggota dan juga pasangan masing-masing. Dan secara keseluruhan untuk di negeri Sabah jumlah pemilih berdaftar adalah seramai 16,877 melibatkan 55 pusat mengundi di seluruh negeri Sabah. Dan untuk makluman saudara, di Sekolah Agama Kem Lokawi ini Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR menyediakan 5 saluran ianya bagi memudahkan proses ataupun pengundian awal pagi ini berjalan dengan lancar dan juga baik. Dan keadaan cuaca kami pada pagi ini alhamdulillah mendung, namun kehadiran anggota dan juga pasangan yang akan menunaikan tanggungjawab menunjukkan peningkatan yang baik dan juga semangat kerjasama berpasukan dan juga mereka turut mematuhi prosedur operasi standard yang telah pun ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara, yang mana di dalam ataupun sebelum memasuki dewan ataupun pusat pengundian ini para pengundi akan diminta terlebih dahulu memeriksa suhu badan dan selepas itu diberikan cecair pembasmi kuman dan juga harus ataupun wajib untuk memakai pelitup separuh muka sebagai langkah untuk kita memastikan tidak ada kluster di Sekolah Agama Kem Lokawi ini sempena dengan proses pengundian awal. Dan sebenarnya keadaan di luar ataupun sekitar pusat penamaan pengundian ini saudara turut juga disediakan kanopi bagi memudahkan anggota tentera yang menunggu giliran untuk berehat seketika, dan selepas ini proses pengundian awal akan dijalankan dan saya difahamkan pusat pengundian awal di Sekolah Agama Kem Lokawi ini akan ditutup pada pukul 5 petang. Jadi pada yang belum lagi turun mungkin menunggu masa, kita nasihatkan agar turun dengan lebih awal supaya anda dapat melaksanakan tanggungjawab dengan baik dan juga berjalan dengan lancar. Baik, itu saja yang dapat saya kongsikan Jo dan juga Elvin di studio. Jangan lupa hashtag #BAHUNDI 2020. Kembali bersama dengan Jo dan Elvin di studio. Silakan. Hasil di laut. Semasa PKP itu aku mesti keluar miaraing untuk kegunaan keluarga. Selepas itu kerjaan umum bantuan saya dapat 1.600. Maka bantuan dengan 1.600
Terima kasih bersama kami di rancangan khas #Bahundi 2020 PRU DUN Sabah kali ke-16. Dan Jovinia, sebelum kita bersama lagi mengupas topik kita dengan panel tetamu kita terus sahaja ke lokasi seterusnya bersama pelapor Iswadiman Samsudin yang telah pun bersedia di IPD Kinabatangan. Silakan. Iswadiman. Baik, terima kasih Elvin dan juga Jovinia, berlintas langsung dari Pusat Pengundian Awal Ibu Pejabat Polis Daerah Kinabatangan yang dibuka seawal pukul 8 pagi tadi dan akan berakhir pada pukul 5 petang nanti, waktu yang digazetkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Baik, daripada jumlah pemilih di DUN Lamak ini 8,159, terdapat daripada mereka 193 adalah pengundi yang bertugas sebagai anggota Ibu Pejabat Polis Daerah Kinabatangan. Dan setakat pukul 10 pagi tadi, seramai 101 anggota IPD Kinabatangan ini telah pun melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai pemilih. Baik, sejajar pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP yang akan berakhir pada 31 Disember depan, Pusat Pengundian Awal IPD Kinabatangan ini juga tidak ketinggalan melakukan ataupun melaksanakan proses pengundian awal berdasarkan prosedur operasi standard ataupun SOP yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Kalau anda lihat di belakang saya ditugaskan 2 petugas SPR untuk mengesan suhu badan dan juga mensanitasi tangan anggota IPD Kinabatangan yang hadir untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai pemilih. Sekiranya mereka tidak bergejala, akan terus dibenarkan masuk ke dalam pusat pengundian, dan sekiranya mereka bergejala, mereka akan dirujuk kepada kaunter Kementerian Kesihatan Malaysia yang disediakan di luar pusat pengundian awal ini. Baik, sejajar ataupun sekiranya selesai mengundi, mereka akan keluar daripada pintu yang disediakan dan mereka perlu mencatat nama di buku catatan yang disediakan ataupun melakukan imbas QR Code MySejahtera Malaysia bagi memudahkan mereka dikesan sekiranya terdapat tanda-tanda COVID-19 terhadap mereka. Baik, itu saja yang dapat saya laporkan daripada IPD Kinabatangan ini ataupun Pusat Pengundian Awal IPD Kinabatangan. Kita kembali laporan bersama saya Iswadiman Samsudin, #Bahundi 2020. Itu dia #Bahundi 2020. Iswadiman dari IPD Kinabatangan, terima kasih atas perkembangan yang diberikan, dan kita lihat tadi cuaca memang agak baik di situ ya Elvin, dan semoga berlangsung dengan lancar hari pengundian awal di IPD Kinabatangan. Baik, sekarang ini sebelum kita bersama dengan tetamu untuk kupasan lebih lanjut lagi, apa kata mari kita sama-sama lihat ya perkongsian media sosial melalui laman Facebook. Ini dia dari Perikatan Nasional. Papar baik menarik dalam lagu bajau Jomo Bioso, orang biasa maksudnya, sentiasa menjadi pegangan buat penyandang kerusi Dewan Undangan Negeri DUN Kawang, Datuk Gulam Haidar Khan Bahadar, sejak dipilih menjadi wakil rakyat 4 penggal berturut-turut sejak tahun 2004 ya. Baik, ini pula dari Barisan Nasional. Nampak kita boleh nampak yang berhormat Datuk Bu Mokhtar di sini tengah melakukan aktiviti kempen rasanya ya Elvin. Jamin kedaulatan Sabah dipelihara dalam Aku Janji PRN. Seterusnya laman rasmi Parti Warisan Sabah. Ya, pengucapannya yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal di Suk Keningau bersama dengan DUN N44 dari Parti Cinta Sabah. Ini adalah gambar, wow, cantik ya di belakang. Dayangku Aisyah Humaira binti Awak Osman Shah ya. Wow, walaupun ada calon pilihan raya cakap wira Barisan Hadapan bersandiwara, katanya saya tetap tidak percaya perjuangan Barisan Hadapan Negara sebagai satu sandiwara. Kerana pengorbanan mereka, kita mampu merasa nikmat keselamatan dan kedaulatan sehingga sekarang. Itu dia perkongsian media sosial yang dapat kami bawakan. Dan pastinya perkongsian ini kalau kita saksikan tadi dari pelbagai pihak, pelbagai blog, dan inilah yang akan menjadi mana yang dapat menambat hati pengundi. Ya. Jadi kita masih bercerita mengenai tren pengundian dan Dr. Arnold ingin menyambung sedikit apa yang telah dikatakan oleh Dr. Saya lupa tadi. Apa tadi? Lupa tadi kita bercerita mengenai tren ya pengundian. Kalau PRU 14 dulu kita boleh nampak
BN warisan gitu. Tapi kali ini dengan pertambahan banyak lagi calon-calon yang lain, parti-parti yang lain, muka baru, muka muda. Jadi di mana adakah yang muka baru, muka muda ini dapat bagaimana mereka boleh menambat hati para pengundi kita kali ini? Okey, kalau kita lihat pengundi muda contohnya lah pada pilihan raya yang lepas, ataupun kita pergi kepada pilihan raya pada tahun 2008, 2013 macam tu, kita lihat ada satu tendensi kecenderungan orang-orang muda ini untuk mengundi pembangkang waktu itulah parti-parti seperti DAP, seperti PKR dan sebagainya. Tapi pada kali ini kita melihat sebab orang-orang muda dia ada di mana-mana. Di BN pun dia ada, PN pun ada, PCS pun ada, warisan pun ada, calon bebas pun ada orang muda. Jadi ini memberikan satu gambaran bahawa orang-orang muda lah contohnya mempunyai banyak pilihan untuk siapa mereka pilih. Dan ada satu ini merupakan satu misconception yang sering kali kita dengar bahawa kita mau calon muda, kita mau calon baharu. Tapi bagi setengah pengundi, based on kita punya survey, kita nampak bahawa tidak semestinya calon itu baru ataupun muda. Asalkan calon itu boleh memberikan perkhidmatan yang terbaik, itulah yang akan dipilih. Kerana kalau calon itu muda ataupun baharu tapi tidak boleh memberikan perkhidmatan yang baik, bagi setengah pengundi mereka tidak akan undi calon tersebut. Dan bagi saya bukan hanya muda, bukan hanya baharu, tetapi mempunyai capability, berupaya untuk deliver. Sebab kalau kita pergi berkempen ini, kita bukan hanya pandai bercakap. Pandai bercakap itu merupakan satu kelebihan. Tapi bagaimana kita boleh facilitate all the different agencies, kita berkomunikasi dengan ketua kampung, dengan penghulu, dengan ketua rumah panjang, contohnya lah. Kita mobilize the support, itu juga merupakan satu kelebihan, kekuatan kepada calon-calon yang bertanding. Itu untuk calon, terutama calon muda, calon muda. Tadi komunikasi itu penting. Yes. Okey, Dr. Lee. Okay, kalau tadi kita cerita mengenai tren pengundi kan, kalau ini, Semua tambah. Tambah lagi. Tambahan. Tambah lagi. Tambah biasanya Takut macam dia lupa, Pak. Tambah dulu. Tambah dulu. Tengok sikit lagi lupa. Bagi saya actually untuk jadi calon tu kan, pemilihan calon tu haruslah berdasarkan kepada merit. Bukannya kota. So kita tengok selama ini ada orang tu, ada parti-parti tertentu tu atau perikatan tertentu itu menggunakan sistem kota, iaitu calon muda ataupun wanita untuk menjadi calon. While actually sebenarnya mereka sebenarnya adalah melobi untuk menjadi calon. Yang mana akhirnya hujung-hujungnya nanti mereka ini bukannya yang terbaik. Implikasinya adalah impaknya adalah pada keseluruhan, bukan saja parti itu tetapi keseluruhan alliance itu. Dan sebab itu bagi saya saya percaya kepada merit. Masuk universiti pun merit, sekolah itu pun harus merit. Sebab berdasarkan kepada merit itu kan tidak kira umur, mudakah atau tua. Yang penting dia boleh perform. Dan kita perlu ingat bahawa wakil rakyat ni maksudnya kau ni jadi kuli kepada rakyat. Maksudnya you mewakili rakyat. So bagaimana seorang wakil rakyat itu mewakili, membawa suara-suara rakyat ini ke dalam DUN, Dewan Undangan Negeri ataupun Parlimen. Jika seseorang itu mempunyai kemampuan, kita nampak actually banyak orang-orang muda. Walaupun dia masih muda tetapi dia sudah menonjol, terlibat dengan aktiviti komuniti. Orang muda itu mendapat kepercayaan, trust daripada orang-orang yang lebih tua daripada dia. So bagi saya, jika dia mempunyai merit, mempunyai ciri-ciri begitu, dia harus diberi peluang sebagai calon. Dan jangan kerana kota dia jadi calon dan akhirnya menjadi liability kepada semua pihak. Itu dia merit. Utamakan merit daripada kota. Jadi maknanya dalam keterpaksaan untuk memenuhi kota itu akhirnya akan jatuh juga. Doktor, baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita semula bersama dengan Dr. Anwar dan juga Dr. Lee, tapi apa kata kita berhenti rehat seketika, kembali semula selepas ini. #PAHUNDI 2020. Tuan Yang di-Pertua
dalam tempoh rancangan Malaysia ke-11 iaitu bagi tahun 2016 sehingga tahun 2020 sejumlah 3.055 bilion ringgit telah diluluskan untuk projek naik taraf dan pembangunan semula bagi 773 buah sekolah yang mempunyai bangunan daif di seluruh negara. Peruntukan ini digunakan untuk menaik taraf atau membina semula bilik darjah, asrama, bangunan pentadbiran dan kemudahan lain. Daripada keseluruhan peruntukan tersebut, sejumlah 1.252 bilion ringgit adalah untuk naik taraf dan pembangunan semula bangunan daif di 237 buah sekolah di seluruh Sabah. Bagi tahun 2017 hingga 2019, sejumlah 630.7 juta ringgit telah disalurkan untuk membiayai projek naik taraf dan pembangunan semula bangunan daif di sekolah. Manakala bagi tahun 2020, sejumlah 621.2 juta ringgit diperuntukkan bagi tujuan yang sama. Berdasarkan status pelaksanaan projek di negeri Sabah sehingga 20 Julai 2020, sejumlah 150 projek telah siap, di mana 129 telah dikeluarkan Certificate of Practical Compliance CPC atau Certificate of Partial Occupation CPO dengan izin, dan 21 projek dalam proses mendapatkan Certificate of Partial Occupation CPO. Bagi 3 projek lagi masih dalam pembinaan, 19 projek dalam proses perolehan dan 65 projek dalam fasa prabina. Di samping itu, KPM juga menerima sejumlah 410 juta ringgit peruntukan di bawah pakej rancangan ekonomi 2020. Peruntukan tersebut adalah bagi kerja-kerja menaik taraf, baik pulih dan selenggara kemudahan di sekolah. Kesemua peruntukan ini telah disalurkan ke Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah pada bulan April 2020. Bagi negeri Sabah khususnya, sejumlah 125 juta ringgit telah disalurkan bagi pelaksanaan projek ini. Peruntukan ini dijangka akan memberi manfaat kepada sekurang-kurangnya 391 buah sekolah di negeri Sabah. Terima kasih terus menonton rancangan khas #BahUndi 2020. Kita melaporkan hari ini proses pengundian awal di Sabah untuk PRU DUN Sabah ke-16. Dan sebelum kita bersama dengan tetamu kita sekali lagi, kita terus ke lokasi yang seterusnya bersama dengan pelapor kita Godfrey Lee yang berada di IPD Tenom. Silakan. Ya, terima kasih, dan seperti yang kita tahu hari ini merupakan hari pengundian awal bagi semua anggota keselamatan di negeri Sabah, dan sekarang ini saya berada di Ibu Pejabat Polis Daerah Tenom yang mana hari ini merupakan hari pengundian awal bagi anggota keselamatan yang mana persiapan awal telah pun dilakukan sebaik mungkin pada hari kemarin, dan ini adalah untuk memastikan kelancaran proses pengundian awal untuk hari ini. Dan untuk pengundian awal hari ini yang mana para anggota polis yang hadir untuk melakukan undian, mereka akan diperiksa suhu badan terlebih dahulu, kemudian baru mereka dibenarkan untuk masuk ke kawasan pengundian. Dan proses pengundian seperti yang anda dapat lihat ketika ini berlangsung di ruang legar bahagian pengurusan tingkat 1 Ibu Pejabat Polis Daerah Tenom. Dan untuk pusat pengundian bagi IPD Tenom ini, seramai 143 anggota polis yang berdaftar akan menjalankan tanggungjawab mereka sebagai pengundi untuk hari ini. Dan sebanyak satu saluran yang dibuka melibatkan 15 petugas SPR dan akan bertugas sepanjang proses pengundian awal untuk hari ini mengikuti SOP yang telah pun ditetapkan oleh pihak SPR dan juga Kementerian Kesihatan sendiri. Dan setakat pukul 10 pagi tadi, seramai 85 orang anggota polis telah pun menjalankan tanggungjawab mereka sebagai pengundi, dan anggota polis yang masih lagi belum menjalankan ataupun melakukan undian pada hari ini, mereka masih boleh melakukan undian
tersebut sehingga pukul 5 petang nanti. Dan apa yang paling penting adalah cuaca yang baik, pastinya membantu untuk melancarkan lagi proses pengundian pada hari ini. Dan sedikit info mengenai dengan DUN N42 melalap untuk hari ini, yang mana ia melibatkan persaingan 6 penjuru, yang mana melibatkan Parti Barisan Nasional yang mana diwakili oleh Jamawi Jaafar, Parti Warisan Plus yang mana diwakili oleh Datuk Peter Anthony, kemudian Parti Cinta Sabah wakilnya adalah Apiang Sausun, dan kemudian Parti Bersatu Sabah Datuk Seri Panglima Radin Maleh, manakala Parti Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu USNO diwakili oleh Sazali Justi, dan Parti Liberal Demokratif diwakili oleh Masdin Tumas, dan penyandang terdahulu adalah pada Parti Warisan itu Datuk Peter Anthony. Dan jumlah pengundi berdaftar yang layak mengundi di DUN melalap ini adalah seramai 13,993 orang, dan 7,086 adalah lelaki dan 6,907 adalah pengundi wanita. Itu dapat kami bawakan kepada anda semua secara langsung dari IPD Tenom untuk pagi ini. Bah Undi 2020. Kembali kepada Elvin dan juga Jovinia. Terima kasih Godfrey Lee di atas laporannya di Tenom. Ya, dan kita terus bersama dengan tetamu kita Dr. Arnold dan juga Dr. Lee. Ya. Jadi Dr. Lee, kita sudah sudah apa ni 10 hari. Bukan kita tapi parti-parti dan calon berkempen selama 10 hari dengan pelbagai cara. Setakat ini apakah isu-isu yang dibawa oleh parti-parti ini untuk memastikan pengundi memilih mereka? Okey. Kalau boleh saya jawab dalam 3 fasa. Okey. Yang pertama sekali kan kita nampak naratif yang dimainkan oleh parti-parti bertanding ni, salah satunya adalah isu lompat parti dan juga isu parti lokal. Okey. Yang mana actually kalau kita kupas betul-betul sebenarnya isu lompat parti ini ataupun istilah tidak bagus itu katak merupakan sesuatu yang begitu orang kalau saya cakap sinonim macam rasa pula bersalah. Macam begitu biasa sudah dengan politik di Sabah, dan saya rasa dia haruslah something yang harus dihentikan. Isu lompat parti ini bukan berlaku pada bulan Julai tetapi berlaku selepas keputusan pilihan raya diumumkan pada 2018 itu. 2018, ya. So kalau ada orang bilang kerajaan pintu belakang ataupun kerajaan tebuk atap itu sebenarnya 2 tahun ni sama. Okey, itu satu. Yang kedua, bila kita bilang parti lokal, so kita tengok naratifnya ada macam-macam strategi. Ada yang actually parti dari Semenanjung tapi dia pakai logo parti tempatan. Okey, dan dari segi waktu berucap semua tolak parti dari Semenanjung, atau istilah tidak bagus, tadi tersasar bilang parti Melaya. Okey, so tetapi actually mereka pun sama juga kerjasama. Sebab bagi saya actually kita sebagai salah satu orang bilang wilayah di dalam Malaysia itu kita harus kerjasama. Kita tidak mungkin kita nak bawa tiba-tiba nak bawa Sabah keluar dari Malaysia ke tidak, itu something yang tidak mustahil. Yang penting actually sebenarnya akhirnya adalah kerjasama di antara kerajaan dengan kerajaan, G2G itu. Okay? Yang kedua, yang bilang fasa kedua dari itu, ini kita perlu ingat bahawa ini merupakan pilihan raya negeri Sabah, pilihan raya Sabah. So bagi saya, isu-isu yang dibincangkan itu haruslah isu-isu prioriti Sabah. Kita tidak mau isu-isu dari Semenanjung, dari seberang Laut Cina Selatan sana dibawa ke sini. Sabah ini sebagai platform kepada isu-isu yang berlaku di Semenanjung saja. Okay? Di Sabah ni saya rasa semua rakyat Sabah tahu kita ni berbilang kaum, berbilang agama. Okay? Satu keluarga itu ada mungkin Buddhis, ada Kristian, ada Islam. Malahan saya ingat tahun 97 bila saya datang semua belajar di UMS, saya punya housemate muka bukan Cina tapi kakak Cina datang cari. Saya bilang tidak ada. Dia bilang kami Sino, tapi masa itu saya tidak tahu apa itu Sino. Okay? Tapi actually apa yang saya mau cakap di sini adalah Sabah ni dan Sarawak sudah memang sedia maklum terkenal dengan muafakat itu dan juga toleransi sesama kaum
Okay? Malahan kita ni actually ada role model kepada Semenanjung. So tidak perlu kerana isu-isu di Semenanjung itu kita balik-balik main kononnya kita mau bagi amaran warning kepada masyarakat Sabah, jangan begitu. Tidak, kita seharusnya memperjuangkan lagi champion advocate bagaimana memperkasakan lagi toleransi dan hubungan kaum di Sabah. Okay? Ya, apabila Dr. Lee menjelaskan sedemikian Elvin, berlegar di otak saya bahawa hashtag kita jaga kita itu adalah satu sentimen yang perlu kita amalkan. Sebenarnya kita amalkan di Borneo ataupun di negeri Sabah ini. Dan saya pasti Dr. Arnold juga ada percambahan idea daripada apa yang tambahan daripada apa yang Dr. Lee kongsikan. Dr. Arnold? Ya, kalau kita lihat memang banyak isu lah dalam kempen ni kan. Kita boleh bagikan ke beberapa isu nasional, isu domestik dan kemudian isu lokal. Dan di Sabah ini kalau kita tengok isunya sangat-sangat lokal, very localized issue. Sebagai contoh kalau kita pergi ke pedalaman, kita duduk dengan kita punya makcik-makcik, pakcik-pakcik, dia cakap sama kita apa? Kalau kita tanya lah, apa isu di sini? Dia cakap itu jalan, dia bilang. Berlubang-lubang, dia bilang. Ahli politik janji mau kasih turap, tapi sampai sekarang belum berturap. Susah mau pergi pasar. Sama juga. Susah mau buat sayur pergi pasar. Susah mau antar anak pergi sekolah dan sebagainya. Itu satu. Kemudian itu kami punya air, dia bilang. Bakalan air bersih. Selalu terputus-putus, saya cakap. Kadang-kadang tidak ada bakalan air bersih. Jadi bagi setengah penduduk kampung yang tinggal di pedalaman, ini adalah isu-isu priority yang mereka mau supaya ahli politik selesaikan. Dan kalau di isu di peringkat nasional ataupun state issue, memanglah isu MS63, isu PTI, isu keselamatan, itu merupakan juga antara isu yang penting. Dan kita juga tanya, kalau isu MS63 ini, apa yang menjadi priority adalah isu royalty. Dan kalau kita tanya lagi dengan lebih mendalam, isu royalty ini seringkali dikaitkan dengan isu ekonomi. Sebab kalau ada royalty, ada duit, jadi duit itu boleh digunakan untuk membangunkan ekonomi, memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat. So kalau kita simpulkan secara umum, apa yang dimaukan oleh pengundi, isu basic, kemudahan asas, jalan raya berturap, isu ekonomi, peluang-peluang pekerjaan. Jadi sebenarnya itu yang ada di isi hati pengundi, tapi mereka kadang-kadang tidak dapat mungkin bercakap itu secara direct kepada ahli-ahli politik dan supaya ahli politik pula dapat menerjemahkan itu dalam bentuk tindakan. Semakin menarik perkongsian isu-isu. Kita kunci dulu kata Dr. Arnold kerana kita akan sambung. Tapi sebelum itu, mari kita lihat dahulu perkongsian media sosial melalui laman Facebook ini dari berita RTM Sabah. Pusat pengundian awal pilihan raya umum PRU Dewan Undangan Negeri DUN Sabah ke-16 di Dewan Kita Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Kinabalu dibuka 8 pagi bagi membolehkan 1,190 pengundi awal membabitkan anggota polis menunaikan tanggungjawab mereka. Dan seterusnya dari Sabah VFM, Mesyuarat Khas Menteri-Menteri mengenai pelaksanaan PKP telah bersetuju dengan cadangan kemas kini, garis panduan dan SOP pilihan raya yang dibentangkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Baik, perkongsian seterusnya juga dari Sabah VFM. Ini dia infografik pecahan kerusi yang ditandingi sebagai calon dan juga kita sebagai pengundi. Ada lebih daripada 10 parti. Kita perlu ambil tahu ni. Ada lebih daripada 10 parti. Dan PCS yang terbanyak kerusinya bertanding. Bukan terbanyak, tetapi bertanding di semua Dewan Undangan Negeri yang dipertandingkan di pilihan raya kali ini, pilihan raya DUN kali ini. Jadi Javinia, kita akan terus lagi bersama dengan tetamu kita, namun kita berehat sebentar, kembali selepas ini. Apabila kerajaan telah memberi bantuan kepada saya, iaitu
Terima kasih terus bersama rancangan khas #Bahundi 2020. Kita berbincang mengenai proses pengundian awal dan juga tentang tren-tren kempen, tren pengundi bersama dengan dua orang tetamu yang kita hadirkan hari ini, Dr. Lee dan juga Dr. Arnold. Tapi sebelum kita terus ke kupasan selanjutnya, kita bersama dengan pelapor kita, Jailberta Anak Robert yang telah pun bersedia di IPD Tuaran. Silakan. Baik, terima kasih rakan penyampai. Saya kini berada di Dewan Trafik IPD Tuaran menyaksikan proses pengundian awal melibatkan N13 kawasan Dun Pantai Dalit. Jadi di belakang saya, pintu di sana merupakan kawasan masuk menuju ke pusat pengundi awal memangkah calon pilihan mereka. Mungkin kerusi di belakang saya kelihatan kosong kerana di kawasan ini hanya ada 170 orang pengundi awal dan kebanyakan mereka telah pun melunaskan tanggungjawab masing-masing seawal jam 8 pagi tadi. Dan mengikut maklumat yang saya perolehi daripada pegawai pengurus pilihan raya kawasan ini iaitu Encik Awang Muhammad Yusof, pada pukul 10 pagi tadi 100 orang telah pun melunaskan tanggungjawab membuat undi awal. Di kawasan Dun N13 Pantai Dalit menyaksikan pertandingan 8 penjuru membabitkan calon Barisan Nasional, Parti Warisan Sabah, Parti Cinta Sabah, Gagasan, Parti Liberal Demokratik LDP, Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu USNO, termasuk 2 lagi calon bebas. Jadi proses pengundian awal di IPD Tuaran ini telah pun bermula seawal jam 8 pagi tadi dan akan terus sampai jam 5 petang nanti dan tentunya mengikuti garis panduan pencegahan COVID-19 seperti mengamalkan penjarakan fizikal dan menggunakan pelitup separuh muka. Secara keseluruhannya, N13 Pantai Dalit mempunyai seramai 14,921 orang pengundi berdaftar dan daripada jumlah itu 170 orang layak untuk mengundi awal dan tentunya mereka terdiri daripada anggota keselamatan. Sedikit maklumat tentang calon yang bertanding. Barisan Nasional diwakili oleh Jasni Daya dan Parti Warisan Sabah pula mempertaruhkan Rakam Sijin. Calon bebas Johan Jahid dan juga Peter Pikul. Sementara itu calon USNO pula Makbeh Ismail. Jadi Pantai Dalit adalah dun baharu bersama dengan 12 lagi kawasan lain berikutan persempadanan semula dun Sabah yang diwartakan pada tahun 2019. Jadi berbaki 4 hari saja lagi kempen, tentunya ramai pengundi di sini dah pun tahu dan dapat membuat keputusan siapa yang akan mereka pilih pada 26 hari bulan nanti. Saya rasa sekian dapat saya kongsikan dari kawasan IPD Tuaran buat masa sekarang. Jangan lupa #Bahundi 2020. Jailberta dari IPD Tuaran, terima kasih atas perkembangan yang dibawakan dan baik kita terus saja kembali semula bersama dengan tetamu kita Dr. Arnold dan juga Dr. Lee. Dan seketika tadi Dr. Lee baru ada 2 isu yang dikemukakan. Mungkin Dr. Lee boleh tambah secara ringkasnya sebelum kita rangkumkan kesemuanya topik kita pada pagi ini. Okey, yang ketiga tu actually apa saya mau sebut adalah isu prioriti Sabah. Actually kalau di Sabah ni kan kita ada MA63 dengan isu PTI itu sebenarnya ada, kita panggil sebagai isu apa? Isu dinosaur. Isu yang begitu besar sekali. So actually kalau kita mau tackle itu sebenarnya kita perlu pandai operasikan dia. Okey. Contohnya hak apa? Royalty minyak lebih macam apa yang Sarawak dapat baru-baru ini dan sebagainya. Tapi actually apa yang saya mau tekankan di sini adalah kerana kita ni sedang berdepan dengan pandemik COVID-19, COVID-19. Sepatutnya kita harus ada siapa-siapa kena pilih ini wakil rakyat ni harus ada satu perancangan untuk bagaimana membantu rakyat menghadapi kemelesetan ekonomi yang disebabkan oleh COVID-19 ini. Kalau kita jalan di bandar pada hari ini, kita boleh nampak begitu banyak perniagaan-perniagaan terpaksa ditutup. Dan kita juga harus sedar bahawa moratorium itu akan berakhir pada bulan ini. So selepas bulan ini, bagaimana orang rakyat kena start bayar ansuran kereta, ansuran rumah. So liability tu balik sudah, tanggungjawab tu sudah balik. So bagi saya isu ekonomi ataupun dalam bahasa Inggeris bread and butter isu tu haruslah diberikan priority. Jadi dalam terima kasih Dr. Lee. Dr. Anwar, jadi selama 10 hari ini apakah memang isu-isu ini yang dibawa, isu-isu yang dekat di hati para pengundi? Memang kalau kita tanya dalam kita punya survey pun kita akan memang tanya walaupun tidak secara direct, tapi apabila kita tanya dengan lebih mendalam, isu-isu yang ditimbulkan oleh pengundi itu bersaling kait. Dan akhirnya nanti dia kata apa?
It is about my well-being, kata dia. Dari segi ekonomi, dari segi certainty in terms of government, itu yang sebenarnya memberikan impact kepada mereka lah. Dan kalau saya boleh komen sedikit mungkin tentang isu lompat parti ini, di kawasan semi-urban, ke kawasan urban area memang dia akan memberikan impact. Karena ini berkaitan dengan governance. Tapi kalau kita pergi kepada kawasan pedalaman sedikit, kebanyakan orang di situ dia tidak kisah. Sebab bagi dia, kalau calon ini walaupun dia lompat dari satu parti ke parti lain 10 kali pun dia lompat, tapi kalau dia dapat memberikan perkhidmatan yang terbaik, dia rapat dengan pengundi, bagi dia saya akan tetap pilih calon ini. Dan itu yang menarik untuk kita kaji lah. Dan secara kesimpulan bagi saya di Sabah ini, setiap kawasan itu mempunyai isu-isu spesifik yang sangat spesial bagi kawasan itu. Itu yang kita panggil sebagai very localized punya isu. Dan cabaran bagi calon-calon yang bertanding adalah bukan hanya membawa isu nasional ini, MS63, PTI, bawa ke kawasan lokal masing-masing, bukan hanya bawa, tapi bagaimana itu dapat dibawa dan mengikut acuan tempat tersebut. Itu yang penting. Ya. Dan terima kasih, itu kira rumusan untuk Dr. Arnold. Dr. Lee pula rumusannya bagaimana untuk para calon-calon ini betul dapat membawa. Kita ada baki 3 tempat hari lagi. So saya berharap calon-calon yang berkempen itu berhemah. Tidak mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang mengguris perasaan siapa-siapa. Dan dalam masa beberapa hari ini kita pun dapat ada juga berlaku berita-berita palsu. So parti-parti yang bertanding, calon-calon bertanding seharusnya cuba untuk menang undi dengan menawarkan apa yang mereka mampu tawarkan kepada rakyat. Dan bukannya dengan cuba merendah-rendahkan pihak lawan mereka dengan berbagai fitnah yang tidak sepatutnya. Itu. Ya, kita sangat bertuah pagi ini, Elvin. Bukan sahaja kita dapat memberikan perkembangan perkongsian kepada penonton yang menyaksikan rancangan khas #Bahundi 2020, tetapi kerana kita dihadiri juga bersama dengan 2 orang tetamu yang memang ini adalah yang kita perlukan ya sebagai pengundi yang menonton juga. Sama ada di saat-saat akhir kita boleh membuat pilihan yang orang kata bijak. Dan Jovina, sebenarnya kita ada sedikit waktu lagi. Oh, okey. Boleh lagi ya. Sedikit waktu untuk kata-kata terakhir daripada doktor. Kata-kata terakhir ya. Okay. Boleh tambah lagi rumusan sikit. Mungkin saya boleh katakan dalam keadaan yang new normal ini kan, kita menghadapi pandemik ini, tapi kita masih boleh meraihkan demokrasi. Tapi demokrasi itu kita boleh raihkan secara teratur, secara tersusun, secara berhemah. Itu bagi saya lah kata-kata terakhir. Jadi sebenarnya kalau boleh banyak lagi yang kita mau tanya, supaya penonton, pengundi kita lebih dapat pencerahan, pemahaman. Namun kita simpan dahulu untuk sesi yang seterusnya. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Profesor Madya Dr. Lee Kuok Tiong, Pensyarah Kanan Komunikasi Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Malaysia Sabah, dan juga Dr. Arnold Puyok, Pensyarah Kanan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UNIMAS, di atas perkongsian hari ini. Terima kasih. Baik, itu yang dapat kita bawakan ya untuk hari pengundian awal PRU DUN Sabah ke-16 ya Elvin. 4 hari lagi sebelum hari untuk mengundi, semoga kita dapat mencerna ambil tahu. Kita ada media sosial, kita boleh pergi ke kempen-kempen calon-calon ataupun parti-parti, ambil tahu dan kita keluar mengundi pada 26 September, kita pilih siapa yang memang boleh bekerja. Jadi seperti Dr. Lee katakan tadi, merit itu penting. Kalau kita, Dr. Arnold juga mengatakan sedemikian, siapa yang boleh bekerja, siapa yang kita lihat boleh bekerja, itu yang menjadi tanda aras. Ya, jadilah pemilih ataupun pengundi yang bijak, kerana kita lah satu undi menentukan siapa yang akan mentadbir negeri Sabah. Negeri Sabah yang kita sayang ini. Jadi Baik. saya Elvin Mahathir Yunus. Dan saya Jovia Jim. Terima kasih kerana bersama kami sehingga pukul 11 pagi ini. Pastinya dalam rancangan khas #Bahundi 2020. Kita jumpa lagi pada 26 September nanti. Sama-sama kita dengarkan lagu ini. Mari kita turun mengundi. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perhatian kepada semua warga negara Malaysia. Mari kita turun mengundi, jalankan kewajipan kita. Kita warga negara Malaysia, bersama kekalkan demokrasi. Wahai semua rakyat
Ansayan damuyon kawi, kami no moy taka angundi. Hai tapi naik, kan omai pengundi. Bah dinakan, man, dutai dimundi. Bah tapi naik, kan no nomai pengundi. 朋友们，来，我们去投票。 Come on everybody, let's get out and vote. Assalamualaikum Doronakan, sungkan pareo angundi. Undi adalah rahasia. Undilah calon pilihan Anda. Tapi jangan kau lupa bawa dokumen pengenalan diri. Sekali lagi diingatkan, mari kita turun mengundi. Satu undi amat berharga.